ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خصلتان أو خلتان لا يحافظ عليهما عبد مسلم إلا دخل الجنة هما يسير ومن يعمل بهما قليل يسبح في دبر كل صلاة 10 ويحمد 10 ويكبر 10 فذلك 50 و100 باللسان و1500 في الميزان ويكبر 34 إذا أخذ مضجعه ويحمد 33 ويسبح 33 فذلك 100 باللسان و1000 في الميزان فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدها بيده قالوا يا رسول الله كيف هما يسير ومن يعمل بهما قليل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي أحدكم يعني الشيطان في منامه فينومه قبل أن يقوله ويأتيه في صلاته فيذكره حاجة قبل أن يقولها. Dalam hadis ni daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Nabi kata ada dua perkara sekiranya kedua-dua ni dijaga oleh orang Muslim, maka dia akan masuk syurga. Sekiranya dua benda ni dijaga oleh seseorang Muslim. Tengok hari Jumaat dia Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara cara lagu mana Nabi nak suruh gapo dia Nabi sebut ni menjadi perhatian para pendengar, as-sami. Orang yang dengar ni bila mana dia dengar dia akan perhati. Di antara dia cara dia lagu mana hari Jumaat, di antara dia Nabi sebut berkenaan dengan ganjaran. Nabi kata siapa dia hok beramal dua benda ni, siapa dia hok beramal dua benda ni, dijaga menjadikan amalan dia, maka orang ni dia akan masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi kata dua benda ni mudah sangat. Nabi kata dua benda ni hak akan Nabi sebut ni begitu mudah. Wa huma yasirun, Nabi kata kedua-dua benda ni mudah. Wa may ya'malu bihima qalil. Tapi orang hak buat jadi ke ia sebagai amalan ni sikit yang Nabi kata. Nabi cerita pada awal tu Nabi cerita dah. Amat sikit orang hak nak buat, sedekah orang tu dia tahu. Nabi cerita selalu. Nabi kata yang pertama sekali hari Jumaat, iaitu selepas pada dia selesai semaya fardu, wa yahmadu 10, dia tasbih sebanyak 10, wa yahmadu 10, dia bertahmid sebanyak 10 kali. So, kemudian Nabi kata sini, kemudian dia mengucapkan tasbih 10 kali, kemudian dia mengucapkan takbir 10 kali, ataupun tasbih, tahmid dan
takbir. Berapa? 10. 10. 10. Banyak kali Jumaat. Nabi kata Nabi kata mudah ya. Bukan jumlah bilangnya dia pun sikit. Baik. Ni hak lepas pada semaya. Maka hal itu Nabi kata sama dengan 150 di lidah. Nabi kata sini 150 di lidah. Baik, lagu mana jadi 100 setengah tu? Sedekah 10 baru 30. Kali dengan 5 kali semaya fardu. Kali dengan 5. Jadi tubik 100 setengah. Nabi kata itu adalah fil lisan, itu adalah di lidah. Dan Nabi SAW bersabda, namun pada timbangannya 1,500 fil mizan pada timbangnya. Lagu mana boleh jadi lagu tu? Man jaa bil hasanati falahu 10 amsalihah. Siapa dia yang buat benda baik ni, Allah akan lipat ganda kepada 10 sepertinya. Kali dengan 10 jadi tubik asas 100 setengah je. 100 setengah ni 5 kali buat ni 100 setengah kali dengan 10 1,500. Ahli Jumaat tak perlu confuse lagi. Patut 33 tu mana? Biar dulu. Hak ni dulu. Kemudian Nabi SAW bersabda, iaitu membaca takbir sebanyak 34 kali bila mana dia ni ata ila madji'i, dia ni mari ke tempat katil dia, tempat tidur dia. Madji'i dalam arti kata sini as-sarir. Apa dia maksud as-sarir? Sarirun. Laju orang belakang. Cepat bahasa Arab. Katil ataupun dia guna madji'i. Dah tempat kita berbaringan. Nabi kata bila mana orang tu dia pergi katil dia dalam erti kata nak tidur dah katil ni. Ada orang katil nak minum air teh. Pertama sekali dia takbir sebanyak 34 kali. So. Kemudian Nabi sebut dia baca tahmid sebanyak 33, dia tasbih 33. Bolehlah dia nak tasbih dulu ke. Asalkan tasbih 33, tahmid 33, takbir 34. Jadi semua sekali 100. Nabi kata 100 pada lidah, namun 1000 pada fil mizan, pada timbangnya. Lalu Nabi SAW bersabda, lalu sahabat pun cerita. Dia kata, ya Rasulullah, dia kata, aku melihat Rasulullah SAW menghitungnya dengan tangan. Nabi guna jari. Nabi guna jari. Cuma berzikir ni, kalau kita tengok dalam hadis Tirmizi, Nabi SAW membilang angka zikir dengan menggunakan tangan kanan. Mana benda baik Nabi start dengan tangan kanan. Kita makan ke, kita minum ke, ataupun kita kata sini, Nabi ni kata Aisyah, segala benda baik Nabi start sebelah kanan. Nabi mandi ke, kanan dulu. Kemudian Nabi sisir rambut ke, kanan. Nabi pakai selipar ke, kiri ke kanan? Kanan. Cuma kita perhati dengan tidak masa kita nak pakai selipar. Hak salah tu tak ada arah dah. Tak. Cumanya tengah perhati sekali. Turun masjid panik, kanan kiri kanan. Hak mana sah? Hak mana saut dulu? Hak mana saut dulu? Sebab Aisyah dia cerita sosok Nabi sisir sebelah kanan. Nabi pakai selipar sebelah kanan. Dalam arti kata segala perbuatan yang baik Nabi start kanan. Melainkan sebaliknya, pergi najis kiri. Dia nak ambil benda-benda yang kita kata sini, benda-benda yang kotor dan sebagainya, Nabi akan ambil sebelah kiri, basuh najis ataupun memegang kemaluan pun kiri, melainkan orang cacat dan sebagainya lah. Ataupun hok dalam masalah benda baik tadi, kalau dia cacat, itu maafkan, itu dimaafkan untuk dia. Baik. Jadi Nabi berzikir, Nabi guna dengan anggota kanan. Nabi kira dengan jari. Baik.
Cumanya akan ada orang tanya, sebab dalam hadis ni dia kata Nabi guna jari dia zikir. Apakah hukum guna wah sebeh? Apakah hukum guna wah sebeh? Kalau kita tengok dalam beberapa kitab dibahaslah. Ning di antara apa yang diperbahaskan. Guna wah sebeh sebagai pembilih dan juga jari. Kalau tengok dalam hadis yang lebih afdal adalah menunjukkan kepada kita menggunakan jari sebagai pembilang itulah yang lebih afdal. Guna jari sendiri. Walaupun ada kata ustaz, kita guna sebeh pun guna jari juga. Baik. Sekarang ni menggunakan tasbih sebagai pembilang, kita guna tasbih sebagai pembilang. Sekarang ni hak dibuat oleh Nabi menggunakan jari sebagai pembilang. Itu beza dia. Jadi ulama berbeza pandangan berkenaan dengan penggunaan buah tasbih. Sebahagian ulama dia kata sini, sebahagian ulama dia tak terima dengan penggunaan tasbih. Contoh Syekh Said Sabiq disebut kerana di sana adanya hadis setelah daripada kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam, ada di antara sahabat dia duduk sama dia berzikir dengan menggunakan batu. Sahabat mari lagi. Dia kata kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam ni masih merah lagi. Mu nak buat dah benda ni. Dia mari tegur. Ni dia punya hujjah. Satu. Baik. Pandangan yang kedua dia jumpa menggunakan buah tasbih. Harus sekiranya ia adalah sekadar untuk membantu kita dalam nak mengingat bilangan zikir. Kalau tasbih ni boleh bantu kita dalam nak ingat bilangan zikir, itu harus. Itu adalah harus. Tapi kalau bilangan wasbih kita menyebabkan kita ni wasbih demo apa ya? Hamba 350 kokak je. Budak wakil Mesir. Lepas. Hari Jumaat kita sarai ke kalau perasaan ni timbul dalam diri, lepas wasbih tak ada guna. Sebab penggunaan tasbih tadi hanya untuk membantu. Tu. So, yang kedua, kalau wasbih ni, dia nak ayat wasbih hamba ni kerah, dia kata seming. Lekak. Wasbih bukan guna untuk kata. Mungkin dia nak ayat, wasbih orang lain ni kopu. Kata sekali berah. Jadi wasbih dia ni kerah. Kayu ni kayu sengoti, memang tak pecah. Kata setara mana. Ni bukan tujuan wasbih. Kalau gitu baik guna tuku. Dua. Yang tiga di Jumaat. Setengah orang ni bila mana dia beribadat, dia guna sebenda tu lama dia buat barang ni. Contoh, dia guna wasbih makan tahun dah. Akan ada perasaan dalam diri, tak semua, tapi ada orang. Dia akan berasa bila mana lama dia guna wasbih buat zikir ni, ada dia punya aura dia tersendiri. Tahu aura di Jumaat? Dia punya power dia sendiri. Rendah air semalam cerah hati. Lepas. Tak perlu lah. Pada guna tangan. Itu lebih afdal. Tapi kalau kita setakat guna, ianya hanya sebagai pembila. Tak ada kepercayaan karut. Tidak ada nak menunjuk di antara satu sama lain. Bismillah. Apapun menggunakan jari itu lebih afdal. Menggunakan jari sebagai pembilang. Kita letaklah. Setengah dia kata 7, setengah dia kata 5. Asalkan guna jari kanan. Baik. Kemudian kita sambung semula hadis ni. Ada sikit lagi. Kemudian, lalu para sahabat tanya kepada Rasulullah. Dia kata, ya Rasulullah, dalam dua benda hak mudah ni, guano ramah tak buat? Sahabat tanya. Dalam ramah-ramah ni, dalam dua benda ni hak mudah. Pertama baca ke dia hari Jumaat, selepas mai fardu. Subhanallah. Subhanallah berapa? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Okey, baik. Yang pertama. Yang kedua, kalau kita pergi katil baca Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 30, 34. Sahabat tanya, ya Rasulullah, dua amalan ni mudah. Wa may ya'malu bihi ma qalil. Wana orang buat dia tak ramah.
Lalu Nabi SAW bersabda, Nabi kata, setan ni dia mari kepada salah seorang daripada kalian hak nak tidur. Bila mana orang tu nak tidur, setan mari. Baik. Lalu fayunawwimu, setan tu akan jatuh tidur dia. Nabi cerita, setan hak tidur orang tu tadi. So, baik. Lalu syaitan menidur ke kalian sehingga kalian tak teringat nak baca kalimah-kalimah ni. Tak teringat nak baca. Lah ni handset Mana? Boleh tidur duk main handset. Geregang jatuh handset atas muka. Mana? Kadang-kadang bini ni tengok mana ada nur hari ni. Bawa selimut tak lelaki ambo ni. Belak tengok-tengok. Nur handphone. Mana? Allah Akbar. Baik. Seterusnya katanya Nabi, syaitan juga dia akan mari ketika mana seseorang itu semaya. Ngaji dah ke bab baca dah ke? Dah. Ke ada hadis ke? Setel lagi dalam keadaan burat. Dalam keadaan ketung, dong. Kalau fusak ni ketuk slow. Burat ni ketuk derah. Kalau kita duduk saja set tak derah pun, tapi kabar-kabar bang. Tu fusaun. Borak ni hak dam hak derah. Tu turat. Biasa dah ketuk selung ketuk derah. Nabi sebut dua-dua ketuk tu batas maya belaka. Dua-dua ketuk tu batas semaya belaka. Setan ni bila mana orang dia lari sehingga ketuk. Setengah Syekh Said Sabiq kalau terjemah Melayu dia kata sehingga tercirit-cirit lari. Paling jauh sehingga setan ni tidak dengar kalimah azan. Lepas pada orang habis bel, dia pun mari. Dia mari di kucang manusia. Lepas tu komak, dia lari pula. Lepas habis komak, dia mari sepuluh. Ni kerja dia. Setan mari ni, apa dia setan buat kita? Nabi sebut. Nabi kata sini, uzkur kadha wa kadha. Setan akan mari bisik acu ingat go tu. Acu ingat go ni. Lembu di tengah panas tak alih lagi. Mutu tak baik lagi. Rotek mutu hidup lagi. Bagi tak ada gapo pun dia mari. Menyebabkan kita raya. Rotek boleh berapa Tengah semaya tu. Tengah semaya. Bagi hak kita kalau asal ni nak mari masjid ni betul niat habis teh dah hari Jumaat. Tak ada orang mari masjid nak kerja lain nak semaya dah. Tapi nak oyak ning di antara gangguan syaitan. Sehingga Nabi SAW bersabda, maka syaitan mengingatkan semua keperluan dia sebelum ia membacanya. Last kali zikir tadi tak ada nak buat. Tak ada zikir. Jadi kita kata sini hari Jumaat, hadis ni adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan hadis ni adalah hadis sahih. Zikir lepas maya ni banyak. Ni kalau tasbih, tahmid dan takbir ni, ni lebih kurang. Ni ke 7. Dan ini salah satu. Dia ada 33, 34. Dia ada 33, 33, 33 so. Dia ada 33, 33, 33. Lepas tu dia ada 25, 25. Dia ada 10, 10, 10. Dia ada 11, 11, 11. Dalam bilangan-bilangan yang kita kata sini tidak dengan satu cara sahaja. Jadi kita tengoklah kesesuaian kita. Kadang-kadang waktu kita tak belorak, kita zikirlah dengan bacaan-bacaan yang penuh. Mungkin ada masa dia lah ni subuh lewat contoh. Kita pun belorak nak atas sekolah. Nak atas anak sekolah. Belorak. Dia ada pilihan 10, 10, 10. 11, 11, 11. Ataupun 25, 25, 25. Jadi kita kata sini, sebaiknya lah. Kalau kita boleh pakai gile. Ada masa dia buat ni, ada masa dia buat tu. Buat ni, attack. Supaya apa dia? Kita beramal dengan keseluruhan sunnah. Mengikut kepada kesesuaian. Kita punya masa kita. Baik. Jadi insya-Allah hari Jumaat dah, mudah-mudahan hadis ni kita boleh pakai beramal dah insya-Allah. Baik. Minggu lepas apa mana hari Jumaat syarat sujud dah. Syarat sujud. Qa'idah. Sujud ke? Baik. Dia kata sini untuk menjadikan sujud itu sah, maka ia perlu diberi perhatian kepada perkara-perkara yang berikut. Pertama sekali dia kata sini, iaitu menyentuh tempat sujud dengan dahi yang terdedah.
Di situ dahi dia dengan tempat sujud, dengan dahi yang terdedah. Satu. Kedua, melakukan sujud dengan 7 anggota badan. Dalam hadis Nabi SAW. Baik. Dia kata sini dalil dia, hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW pernah bersabda. Nabi kata, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhumin alal jabhati wa asyara biyadihi ala anfihi wal yadaini wal rukbataini wa atrafil qadamaini. Iaitu bermaksud, aku diperintah ke sujud dengan 7 tulang anggota. Dengan 7 tulang anggota. Yang pertama dengan dahi. Sambil Nabi menunjuk isyarat ila anfih, kepada hidung. Baik. Nabi letak isyarat di dahi, jabhah. Mana ngaji bahasa Arab boleh ingat pada? Jabhah, dahi. Kemudian anfun, apa dia? Hidung. Nabi buat isyarat. Maknanya hak ni dan juga hak ni. Kena dapat. Baik. Kemudian dia kata sini, iaitu wal yadaini. Asal dia yadun. Yadaini dua belah tangan. War rukbataini. Rukbatun lutut. Rukbataini dua lutut. Lepas hisapan ni kita soal. Yang ketiga wa atrafil qadamaini, dan kedua qadamain, hujung jari kaki. Hujung jari kaki. Jadi semua berapa ahli Jumaat? 7. Berarti dah 7. Sebab lepas ni kita akan bahas lagu mana kalau dahi seseorang ni berlapik dengan pakaian-pakaian yang bergerak daripada tubuh badan dia. Kalau berlapik sah ataupun tidak. Baik. Kita perhati situ dulu. 7 anggota tadi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Bagaimanapun tidak wajib mendedahkan semua anggota tersebut kecuali dahi. Ini ulama dah bahas ni berkenaan dengan bab dahi. Baik. Ketiga, bahagian anggota punggung hendaklah terangkat lebih tinggi seberapa yang boleh daripada kepala. Hal ini sebagaimana mengikut perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dia nak sebut hak ni? Sebab ke depan sikit lagi dia bawa hadis. Maknanya sini dia kata bahagian punggung ni hendaklah akak tinggi. Sebab apa dia kena tinggi? Nanti muka surat belakang ni dia akan bawa hadis. Lagu mana sebab tak boleh jadi tinggi ni? Sebab dia kata sini sebagaimana mengikut perbuatan Rasulullah. Maknanya nak menunjukkan kepada kita kalau ketika sujud ni bukan Nabi menurun ke punggung. Tidak kata perut ni rapat paha. Tak rapat. Sebab apa dia? Kalau tak jadi tinggi. Dengan cara lagu mana? Melainkan dengan cara paha dengan perut tidak rapat. Baik. Dia bawa hadis tu. Keempat, tidak sujud di atas pakaian yang dipakai yang bergerak mengikut pergerakannya. Ni. Ni di antara pandangan kita kata sini. Dalam mazhab Syafi'i sendiri pun sebilangnya sahaja. Bukan semua. Dalam masalah ni. Ahli Jumaat boleh tulis. Sebahagian sahaja. So, kalau pendapat 4 mazhab, ini pandangan minoriti. Bukan majoriti. Dalam 4 mazhab. Baik. Sebab sini ahli Jumaat dah. Apa sebab dia? Imam Bukhari rahimahullah dia bawa satu hadis. Dia ada lagi hadis-hadis yang lain berkenaan dengan tajuk ni. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia kata kunna nusalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fayasjudu ahaduna ala thawbi. Dia kata satu ketika kami semaya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami semaya bersama dengan baginda, fayasjudu ahaduna, dia ada di antara seseorang daripada kami ni, dia orang sujud atas dia punya pakaian ala thawbi. Kalau kita tengok Imam Bukhari dia menyalahi kepada pandangan Imam Syafi'i. Bukan Imam Bukhari saja, ulama mazhab yang lain. Dia menyalahi pandangan dalam mazhab Syafi'i dalam masalah ni. Sebab dia orang masih pegang kalau sekiranya berlapik dan sebagainya solat itu masih sah, masih dikira sujud. Sebahagian ulama dikaitkan dengan masalah apa dia? Baik. Kita orang jatuh kalau semaya kain kena angkat tinggi pada buku lali. Tidak boleh melakukan isbal. Kena angkat. Baik.
Jadi bila mana kita sujud, dalam keadaan dua kaki kita rampat kepada lantai. Baik. Sekiranya benda ni dibahas dari sudut apa dia? Berlapik tidak sah. Bagaimana solat seseorang yang dikerjakan dengan memakai sarung tangan ataupun memakai stocking? Sah ke tidak? Ini perbahasan. Sah tidak hari Jumaat? Mana sah? Lagu mana sah? Betul sah. Tapi dalam masalah ni sah pula. Ini di antara yang kita kata sini diperbahaskan oleh para ulama. Baik. Jadi bila mana kita tengok daripada kedua-dua pandangan, dari pandangan Imam Bukhari itu adalah menunjukkan kepada majoriti para ulama dalam masalah ni. Kita sendiri lebih kepada pandangan solat itu adalah sah. Sujud itu dikira sah. Baik. Selagi mana dia punya kepala dia rapat di lantai. Cuma pandangan ni menyelisihi Imam Asy-Syafi'i dan sebahagian ulama Asy-Syafi'iyah. Namun bukan semuanya ulama dalam mazhab Syafi'i berpegang dengan pandangan tersebut. Baik. Jelas hari Jumaat dah dalam masalah sujud. Tapi kalau ada hari Jumaat kata tak apalah ustaz, hamba lega dengan pandangan ni. Bismillah lah. Kalau dia kata dia lega dengan pandangan lagu mana? Kalau berlapik dengan kain yang ada di anggota dia menyebabkan batal dia punya sujud dan sebagainya, tak apalah, dia boleh semaya semula. Tu je beza dia. Berdasar kepada keyakinan seseorang setelah daripada penelitian terhadap dalil. Seperti mana yang telah kita jelas dalam masalah aula mastumun nisa. Baik, tak perlu kita kata gapo lah. Baik, seterusnya dia kata sini, kelima tidak bertujuan yang lain selain daripada sujud, contohnya kerana takut dan sebagainya. Dia buat sujud semata-mata kerana sujud, bukan disebabkan benda-benda atau perkara-perkara lain. Keenam, menekankan dahi di tempat sujud sehingga sekiranya kapas atau seumpamanya yang diletakkan di bawah dahi tertindih dan meninggalkan kesan sujud yang jelas di atasnya. Baik, di ayat sekarang ni, bila mana kita sujud ni, hendaklah kita tekan sikit. Bahkan ini di antara yang disebut oleh Profesor Dr. Hasan Haidar Al-Waili hafizahullah, dia pun sebut. Dia kata bila mana sujud maka hendaklah ditekankan kita punya dahi dan juga hidung. Baik. Ketujuh, dia kata sini tetap seketika semasa sujud, sekurang-kurangnya sekadar sekali tasbih. Sebab di situ adanya tamak-nina. Paling kurang sekali tasbih. Paling sempurna berapa kali? 3 kali tasbih. Baik. Kemudian dia kata sini cara sujud yang lebih sempurna ialah dengan bertakbir. Dengan bertakbir ketika turun sujud, meletakkan 2 lutut diikuti 2 tangan, kemudian dahi dan hidung. Ni hak selisih ni. Perselisihan pandangan di antara ulama, dua pandangan. Di antaranya kita kata sini, kalau Syekh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullah, tak dia baru kursus maya dia sifat salat Nabi, anak murid dia Dr. Sa'id Halim Al-Hilali, Salim Aid Al-Hilali, ada sini ya, ada di Kelantan lah ni. Dia sebut, dia kata dalam masalah ni hendaklah turun tangan dulu. So turun tangan dulu. Sebab dia kata dalil dia, apa dia? Seseorang itu dilarang daripada turun seperti mana turunnya unta. Satu. Baik. Yang keduanya di Jumaat. Yang keduanya, pandangannya seperti mana yang diberi oleh Imam, kita kata sini dalam mazhab Syafi'i kita lah, iaitu turun dengan lutut dulu. Okey, kalau kita tengok hadis, banyak di antaranya yang menunjuk turun dengan lutut dulu. Baik. Bokeh pandangan ni kita kata sini adalah di antara pandangan siapa dia? Ibn Qayyim. So. Yang kedua siapa dia lagi di antaranya? Syekh Sa'id Wahf Al-Qahtan. Boleh tengok dalam kitab Salatul Mu'min 2. Yang ketiga Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz. 3. Kita kena dengar belakang ni. Yang keempat, Syekh Muhammad Salih Al-Uthaymin.
Ning dia orang pergi dengan pandangnya lutut dulu. Sebab bagi dia orang, dia kata sini, kalulah Nabi SAW lagi daripada kita ni turun seperti mana turunnya unta, kefahaman dia orang berdasar ke penurunan unta tadi, kefahaman dia orang lagu mana? Dia kata unta turun, panggil dulu. Dia pergi lagu tu. Begitu juga dengan pandangan yang sebaliknya oleh Imam Albani rahimahullah. Dia pergi dengan masalah lagu mana? Dia kata sini, siapa dia turun lutut dulu, itu seperti unta turun. Ni yang menyebabkan perbezaan pandangnya dalam masalah ni. Hari Jumaat tanya kita lebih kepada lutut. Kalau hari Jumaat tanya kita, dia terpulih pada hari Jumaat. Dalam masalah tu turun. Baik. Hak tanya sini turun lah. Duk main tu turun. Dia tegak situ. Ya. Dua-dua itu adalah pandangan-pandangan yang kita kata sini muktabar. Dua-dua diterima. Deh. Baik. Seterusnya sini hari Jumaat. Sebab kalau kita tengok daripada dua-dua sudut tu pun bukan salah-salah orang lah dalam bidang hadis. Itu kefahaman dia orang. Ada setengah tu dia pergi dengan tanya dulu bismillah selekeh. Ada setengah orang dia pergi dengan lutut dulu. Pong selekeh. Bismillah. Hak penting. Baik. Seterusnya dia kata sini, dua tangan terletak bertentangan dengan dua bahu dan jari-jari dilepaskan. Rapat ke arah kiblat. Maknanya sini lagu mana cara sujud? Boleh buat kau sore. Lepas ni nanti kita habis hadis ni dulu. Dia kata sini, bila mana turun, bila mana letak tangan dua. Syekh Sa'id disebut tadi, hafizahullah. Dia kata dua. Yang pertama sama ada dia nak letak tangan ketika mana sujud, iaitu sama parah dengan telinga. So, yang kedua sama parah dengan bahu. Asalkan jangan depa gitu. Maknanya dua. Dua keadaan tangan. Dia tangan ni rapat dalam menghadap ke arah kiblat. Bukannya kata depa gitu. Tidak. Rapat. Paling tidak pun kalau tak boleh nak rapat benar pun gitu. Jadi bukan jarak. Baik. Ni kita nakal daripada anak murid Albani sendiri lah ni. Kau sebut ni. Panah lagi lah. Pagi tadi baru buat daurah. Baik. Seterusnya dia kata sini, jarak ke perut daripada dua pohon. Hak ni hamba payah nak buat. Terus kita orang besar ni. Masalah sini. Dia nak ayat lagu mana di Jumaat dah? Baik. Sujud. Dalam hadis ni, panduan yang diberi ni, bila mana turun, nak menunjukkan supaya apa dia? Kita jarak. Pohon dengan perut. Tidak kata semaya rapat gitu. Dok. Tidak kata ni rapat. Enggak. Jadi kena ambil side. Jauh sikit. Baik. Kemudian tangan ni kena bokok. Bokok pun mengikut kadar kesesuaian lah, sebab kita semaya Jumaat. Setakat mana hak boleh. Takut orang sebelah sujud atas siku dia. Mana? Rakaat kedua kita sujud atas siku dia. Lepas tu dia pula sujud atas siku kita nyanyi. Baik. Kalau tengok dalam hadis sahabat nampak ni. Kalau tengok hadis ni nampak putihnya ketiak Nabi. Tapi kalau kita tak berapa putih kan. Mana? Tak payah kat gelih tak putih dah. Kau mana? Kan ada hadis Nabi sallallahu alaihi Assalamualaikum warahmatullahi. Sahabat cerita dia kata hatta yura bayad khaddih, sehingga kami melihat putihnya pipi Nabi. Ya kalau kulit kita ni gelak lah nampaknya. Ada Jumaat tak nak ayat cerah dah. Cuma dia nak ayat sekarang ni dia orang nampak
pipi. Baik. Jadi tu di antara cara. Maknanya sini kalau boleh kita buat setakat mana kita punya kemampuan bersesuaian dengan orang sebelah semaya kat kita. Sebab tu pun kita kena melera. Asal ke lagu mana sebenarnya? Oh ya. Asal ke kita ni jangan duduk perak tu rapat selalu. Ruai ada. Lagu tu tak sih. Kita duduk tu pakai kepik selalu duduk. Nanti kita sebut hadis berkenaan dengan untuk orang perempuan. Depan sikit lagi kita sebut. Pertama, orang perempuan takbir ni, dia takbir lagu mana orang perempuan? Kalau orang kita ni dia jadi pehel lagu mana? Lelaki gini, perempuan gini. Betul? Baik. Ya? Kat linga juga. Hak kepik tak ada? Okey, tak apa. Kak Mi kata tak ada, tak apalah. So, yang kedua kita kata sini, ketika mana rukuk. Dah ketika mana rukuk. Orang puan lagu mana rapat kau tidak? Masa rukuk tangan ni rapat tak? Rusuk dia ni. Okey, sedang. Alhamdulillah. Dua. Yang ketiga ketika mana rapat kau tidak? Siku. Sedang. Alhamdulillah. Sebab setengah orang dia pahal lagu mana? Rapat. Dan ini di antara persoalan yang diajukan kepada Syekh Salim tadi. Ada orang aju. Dia kata, Syekh, lagu mana? Takbir tino, rukuk, dan juga sujud. Adakah merapatkan? Sebab kita akan baca hadis, kemudian kita akan sebut lagu mana dia punya darajat hadis dia. Baik. Depan sikit lagi insya-Allah. Kemudian dia kata sini, dan dua siku daripada lantai, jarak ke perut daripada dua paha, dan dua siku daripada lantai, dan dua rusuk. Sambil bertasbih sebanyak tiga kali. Perut dengan paha, jarak. Kemudian siku dengan, kepok dengan, dipanggil ke dia ni? Lambung ke? Lambung. Kiri ataupun kanan, jarak sikit. Baik. Berdasarkan hadis Nabi SAW, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, menceritakan sifat salat Nabi, iaitu lafaz Allahu Akbar hina yahwi sajidan. Kemudian baginda bertakbir ketika turun untuk melakukan sujud. Pertama Nabi turun, dalam keadaan Nabi takbir. Nabi turun. Baik. Hadis ni diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Begitu juga hadis daripada Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza sajadta fadha kaffaika warfa' mirfaqaika." Nabi kata apabila sujud, letakkanlah dua telapak tanganmu dan angkatkanlah dua belah siku, angkat daripada lantai. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis terusnya daripada Abdullah bin Malik bin Buhainah radhiyallahu anhu. Baik, maknanya tuan pengarah kitab kita ni, dia bawa dulu benda yang disebut tadi, kemudian barulah dihimpun ke dalil. Baik. Daripada Abdullah bin Malik bin Buhainah radhiyallahu anhu, kana idza shalla inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam farraja baina yadayhi hatta yabdu bayadu ibtayhi. Nabi SAW apabila bersalat, baginda merenggangkan kedua-dua belah tangannya sehingga kelihatan putih dua ketiak Nabi SAW. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Sementara hadis yang lain pula daripada Abi Hamid radhiyallahu anhu, wa naha yadayhi an jambayhi wa wada'a kaffayhi hazwa mankibaihi. Dan baginda SAW menjauhkan kedua-dua belah tangan daripada dua rusuknya dan meletakkan kedua-dua belah telapak tangan selari dengan kedua bahunya. Hadis ni diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan juga At-Tirmidzi. Hadis ni sahih. Boleh tanda hadis ni sahih. Baik. Hadis yang lain lagi daripada Abi Hamid radhiyallahu anhu berkata tentang sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sajada farraja baina fakhidaihi ghaira hamilin batnahu ala syai'in min fakhidaihi." Apabila sujud, baginda merenggangkan dua paha tanpa kedua paha tu menampung dia punya perut di atas kedua-duanya. Tanpa perut kita ni menampung di atas kedua paha. Nak cerita lagu mana? Nabi merenggangkan di antara paha dengan perut. Dan hadis ni adalah hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Hadis ni adalah hadis sahih. Al-Jumu'ah boleh tulis hadis ni sahih. Baik. Begitu juga hadis
Wa idza sajada faqala fi sujudihi subhana rabbiyal a'la 3 marratin faqad tamma sujuduhu wa dhalika adnahu. Dan apabila seorang sujud lalu membaca tasbih sebanyak 3 kali, maka sempurnalah sujudnya, demikianlah sekurang-kurangnya sujud. Diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmizi. Cuma hadis ni dhaif. Hadis yang sahih berkenaan dengan lafaz subhanallahi wa bihamdih seperti mana hadis yang telah kita baca pada sebelum ni. Dua-dua Abu Daud dhaif dan juga At-Tirmizi pun dhaif hadis ni. Namun di sana adanya hadis Bukhari yang panjang yang menceritakan berkenaan dengan bacaan Nabi SAW ketika mana sujud. Dan hadis tu sahih. Baik. Walau bagaimanapun, ni lelaki perempuan. Cara sujud perempuan berbeza daripada cara sujud lelaki. Ketika perempuan sujud hendaklah merapatkan anggota-anggota antara satu sama lain. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW, iaitu ketika mana baginda berjalan berhampiran dengan 2 perempuan yang bersolat, lalu baginda bersabda, Nabi kata, idza sajadtuma fadumma ba'dal lahmi ila al-ardi fa innal mar'ata laysat fi dhalika karrajuli. Apabila kamu sujud, maka rapatkanlah sebahagian badan ke lantai, kerana orang perempuan tidak sama cara sujudnya sebagaimana orang lelaki. Hadis ni adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Baik. Dia kata hadis ni hari Jumaat. Darajat hadis ni dah. Dia kata hadis ni adalah hadis yang munqati'. Hadis yang munqati'. Munqati' ni maksud dia terputus. Terputus salah seorang di antara yang kita kata sini tempat sandaran hadis. Baik. Yang kedua, bahkan Syekh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullah menyatakan hadis ni adalah hadis dhaif. Boleh tengok dalam kitab wa fil silsilatil ahadits ad-dhaifah aidan. Hadis ni adalah hadis dhaif. Baik. Ni sebab dia. Jadi ada hamba Allah tanya tadi, dia kata, Syekh, dalam masalah takbir dan sebagainya, kebiasaan kita ni dalam takbir ada hak rapat, perempuan dia rapat, rokok, sujud. Jadi Syekh jawab, Syekh kata hadis ni adalah hadis dhaif. Hadis ni adalah hadis dhaif. Jadi dia kata sini hadis ni tidak dapat untuk dijadikan sebagai sandaran dalil kerana kedhaifan hadis tersebut. Maka Syekh jawab, yang kedua, Syekh sebut, dia kata bila mana dalam sesuatu perbuatan salat menunjukkan tidak adanya perbezaan, maka kita pegang dengan pandangan seperti mana yang dilakukan oleh lelaki. Baik. Melainkan di sana adanya hadis-hadis yang menunjukkan perbezaan perbuatan. Ini seperti mana yang disebut oleh Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah. Ini di antara pandangan yang pernah disebut oleh Imam Syaukani rahimahullah. Dia kata lagu mana? Syekh Said Sabiq, dia nakal pandangan Imam Syaukani. Katanya Imam Syaukani, dalam masalah takbir, dalam masalah sujud, rukuk dan sebagainya, tidak menunjukkan kepada kita bahawa adanya dalil perbezaan perbuatan di antara lelaki dan wanita. Melainkan di antaranya ketika bacaan, dan salah satunya bila ketika mana seseorang perempuan ingin menegur seorang lelaki. Dia nak tegur imam, salah dan sebagainya. Dengan cara apa dia? Tepuk. Tapi bukan takut dia tepuk gitu. Memadai. Padai dah. Baik. Jadi dikata sini hadis yang jelas dalam masalah yang menunjukkan perbezaan di antara lelaki dan wanita di sini adalah di antaranya bila mana seorang perempuan ingin menegur imam. Maka hendaklah dia tasfik. Perbuatan tasfik ni bukan untuk lelaki. Kerana orang lelaki di antara yang disyariatkan adalah tasbih. Dia kena tasbih. Nak cerita kali Jumaat, satu ketika kita duduk mengaji kubai bujuk markah tabligh, tempat tahfiz. Orang kita ni biasalah kalau contoh hari Jumaat, kita tanya hari Jumaat dulu. Tapi hari Jumaat kena jawab. Biasa orang kita, kalau contohlah ada orang kira salah lah kaya kalau siapa di rumah. Contoh.
Tiba-tiba kita nak oyak kira saleh. Tadi kita ada kaya ya, ada kira saleh tapi tak ingat. Apa dia biasa kita baca? Derah. Allahumma salli ala Muhammad. Hak tu hak galik dia. Allahumma salli ala Muhammad. Tak ingat Allahumma salli ala Muhammad. Jala ke? Jala. Baik. Saya ni budak Sabah. Hafizahullah, moga Allah Subhanahu wa taala pelihara dia. Lepas pada berhenti tak tahu hidup mana. Tak tahu cerita. Satu ketika semaya. Jadi imam ni tok guru daripada India, Syekh Sadaqatullah. Hebatlah dari sudut hafazan Quran dan hadis. India betul ni. Dia nikah dengan Filipina. Cuma tak boleh kerakyatan pada masa itulah. Lah ni wallahu a'lam. Dah kita tinggal sekolah pun dekat 17 tahun dah. Mungkin boleh dah berkali. Dia semaya maghrib dah kita pisah. Lelaki dewasa semaya maghrib di masjid bersama dengan jemaah awam, jemaah hok mari untuk dipanggil malam markas. Hari kami malam Jumaat dipanggil malam markas. Supaya sending lah. Dosa raja ni ke. Malam markas kami malam Jumaat. Baik. Jadi sebab budak-budak ni semaya, yo gegar, yo gona, hari tengah bayar dia buah. Dia ada majlis dia, okey, dipanggil bayan. Baik. Jadi pihak madrasah ni dia asing lelaki, budak-budak maknanya umur 15 bawah dengan umur 16 lah ke atas. Dia asing. 16 lah ke atas masjid, 15 bawah kita semaya di Dewe asrama. Adalah dalam 50 orang. Tengah-tengah semaya, Syekh ni tak ingat tayat awal. Syekh bangun Syekh bangun. Agak-agak apa dia saing tegur? Allahumma salli ala Muhammad. Sodewe selok. Sodewe selok berhenti semaya. Moga selok ni dia tak berhenti pun. Orang lain berhenti sebab selok. Cuma kalau Ali Jumaat tanya, orang tu dia tak tahu ke. Hukum dia sah atau tidak semaya? Kita dengar ada hadis sebelum ni ke? Baik. Nak royak orang kita ni kuat tak kuat lekat ni. Sebenarnya sebaiknya kalau kita tak ingat ni. Allah Subhanahu wa taala dah tegur sebenarnya. Allah dah cerita dalam surah Al-Kahfi. Dia dalam surah Al-Kahfi. Wadhkur rabbaka idza nasita wa qul asa ay yahdiyani rabbi. Allah Subhanahu wa taala perintah, suruh supaya wadhkur rabbak, dan ingatlah Tuhanmu idza nasita, bila mana kamu lupa. Maknanya kita berzikir. Apa-apa zikir yang mengingatkan kita kepada Allah. Kalau selawat tidak ada masalah. Cuma yang lebih menepati itu adalah berzikir. Dia adalah erti kata ingat kepada Allah. Maknanya mungkin kita kata selu-selu lah. Mungkin kadang-kadang kita nak tinggal sekaligus. Dia sebab kita duduk besok lagu tu. Namun dalam masa yang sama sebaiknya kalau kita boleh supaya apa dia? Supaya kita ubah dia punya cara tu tadi. Baik. Seterusnya sini ahli Jumaah yang terakhir. Dah jadi hadis ni adalah hadis dhaif. Dah. Sebab itulah kita kata sini tidak ada perbezaan di antara lelaki dan wanita. Dan yang terakhirnya dia kata sini, kita ambil sikit lagi, duduk di antara dua sujud. Perkara ini diwajibkan pada setiap rakaat berdasarkan hadis yang lalu. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sun marfa' hatta tatma'inna jalisan, kemudian bangunlah hingga tetap keadaan dudukmu. Baik, maknanya sini tamak-ninah pun kena ada juga. Tak boleh dia bangun sujud lalu yang kedua. Batal dia punya salat. Kalau dia sengaja. Bahkan sahabat hok mari bertemu dengan Nabi, hok rukuk tidak sempurna tadi pun, Nabi suruh ulas semula semaya. Akhir sekali dia cerita, ya Rasulullah, setakat ni aku mampu. Baru Nabi ajar dia cara semaya yang sebetulnya. Nak ayat Nabi suruh dia pergi ulas bila mana dia meninggalkan rukun. Ulas. Baik. Seterusnya, syarat duduk di antara dua sujud dia kita berhenti sampai nombor 9 tu kita berhenti insya-Allah. Ataupun kita berhenti di nombor 9. Nombor 10 tu minggu depan. Tujuan duduk semata-mata kerana ibadah tanpa sebab-sebab sampingan yang lain seperti takut dan sebagainya. Yang kedua, tidak terlalu lama hingga melebihi kadar masa sekurang-kurangnya membaca tasyahud. Jadi dia ada masa dia dah iktidal, duduk antara dua sujud. Kalau kita tengok sujud, kalau kita tengok ketiga-tiga di antara tempat ni Nabi buat masa lebih kurang sama. Masa dia sama.
Sebab ada orang rakaat terakhir semaya dia sujud lama. Ni masalah. Ni masalah. Sebab dalam hadis dia sebut Nabi buat perbuatan rukuk, sujud, duduk antara dua sujud. Tidak, Nabi buat dengan kadar yang sama sahaja. Jadi ni perlu perhatian kepada para imam. Supaya beri perhatian. Melainkan kalau kita ni semaya sujud terakhir kita nak panjang dan sebagainya. Ataupun sujud-sujud biasa kita nak panjang sikit daripada skala. Itu bismillah. Baik. Seterusnya dia kata sini, duduk tetap seketika. Takut apa dia? Takut bila mana orang tengok tu imam buat lagu ning, orang akan faham, oh sujud ngesuk kenalah sunat lagu tu. Dia akan jadi gitu selalu. Bila mana tu imam buat, makmum akan faham lagu tu. Sebab itulah kita kata sini hari Jumaat. Dalam bab semaya, sebelum pada semaya ko, selepas pada semaya ko, tok bila hak jebel ko, sepatutnya kita ni orang perhati gapo dia hak kita buat. Kalau kita buat, kita nambah ke situ, kita kurang ke situ, jadi orang pergi belah tu. Jadi sini, inilah kita kata sepatutnya, orang yang perlu tahu lagu mana cara yang Nabi buat. Lagu mana cara Nabi suruh Bilal dalam bab dan sebagainya. Lagu mana cara Nabi sendiri semaya, sepatutnya kita ikut cara Nabi. Barulah orang ikut cara kita. Siapa dia ni? Imam. Kerana tu imam dia buat apa? Kadang-kadang orang jadikan ia sebagai hujjah. Last sekali kalau kita tanya, tu imam buat lagu ni. Kita bincang ahli Jumaat contoh. Ahli Jumaat dia kata lagu mana? Tak kata imam tak ngaji. Dia makan mati ayat tu. Kita berah bawa dalil tak terima dah, tak kata imam tak ngaji dia kata. Nak jawab ke apa? Dekeng ni is keras. Mana? Keng ni kerah. Hadis kan tu. Sebab apa dia? Keng. Sebab tu kita kena faham dalam bab semaya kita dah kata dah masdar dalam mukaddimah kita ni pertama al-Qur'an, yang kedua as-sunnah. Kalau tu imam tu bersandar kepada hadis bismillah. Tapi kalau tu imam dia buat dengan cara dia sendiri, tidak bersandar hadis. Kalau ada hadis yang mari bersalah dengan apa imam buat, ikut hadis lah. Mungkin tu imam tak tahu. Tapi jadi kau pelik. Jadi kau apa? Pelik. Tak boleh. Tak kira dulu jahil dia kata. Dia main waktu. Jeng mana? Lek kita ni jadi jeng. Lek dia tak berasa jeng bang. Bawa Quran hadis dah lek kita ni. Jadi sini kalau kita faham benda ni menyebabkan orang kita dia jadi kenda selalu. Dia faham, ada hadis rupanya. Beres lah mungkin tu kesilapan lah kita kata sini. Mudah dia terima. Baik. Jadi kita kata sini. Sebab itulah di Jumaat. Pengajian dalam masalah fiqh berkenaan dengan semaya, berkenaan dengan suci cukup penting. Cukup penting berdasarkan kepada hadis-hadis yang sahih. Kerana di sana bila kita buat mengikut seperti apa yang ditunjuk oleh Nabi, maka ahli Jumaat dengan sendiri dia akan ikut. Sendiri dia akan ikut. Gapo dia ahli Jumaat, ahli tu imam buat dia akan ikut. Nak cerita ahli Jumaat, kadang-kadang hadis kita baca dah ke. Setan ni dia akan mari kepada manusia, dia akan menimbulkan persoalan dalam diri manusia. Man khalaqta hadha wa man khalaqta hadha? Apa dia maksud dia? Man khalaqta hadha. Siapa dia cerita benda ni? Man khalaqa hadha, man khalaqa hadha. Siapa dia cipta ni? Siapa dia cipta ni? Siapa dia buat lekat lapu, kepah, kapal terbang boleh naya, angin mari derah, boleh wak-wak, boleh terbang. Saya akan tanya, kalau kita layar, gotu. Ngasuk sekali dia tanya gua mana? Man khalaqallah. Siapa dia waktu hai? Siapa dia cipta Allah? Kalau kita wirwe kepada syaitan, Nabi ajar supaya kita baca yang pertama sama ada kita berlindung kepada Allah, yang kedua amantu billahi wa rasuli. Tapi bacaan ni kalau masyarakat kita duk mana? Lepas maya. Duk lepas maya di antaranya. Jadi kita kata benda-benda lagu ni sebenarnya banyak lagi baca kalau kita tengok wirid-wirid lepas maya yang tu imam baca tadi, kalau kita tengok pada hadis, contoh dalam kitab hadis ni, jadi tak berapa nak belagu kita kata. Hak tu yang jadi ustaz ngajar bukan tu imam kena becak, ustaz kena becak. Tu imam ngajar kita ada. Ustaz ngajar kita ada. Hak yang jadi ustaz tu kena becak ki apa dia? Kini tidak bertepatan dalam kitab dengan apa yang dilakukan. Sebab tu mula Tok Guru ni Aziz ni dia pesan habis teh.
Sepatutnya kita yang mengaji ni, kita buat cara bukan buat cara kebiasaan yang dibuat. Tapi tak boleh nak terima lah. Jadi sini perlu kita ada kesedaran dalam masalah-masalah lagu ni. Kadang-kadang orang mari tanya, kita tak boleh nak jawab. Sebab apa dia? Tu imam buat lagu tu, tu imam buat tu, dan sebagainya. Sepatutnya imam itu dipertanggungjawabkan. Dia kena ingat, tu imam ni, Nabi SAW doa untuk mereka. Allahumma arsyidil a'immah. Nabi doa supaya apa dia? Supaya diberi petunjuk kepada imam. Supaya diberi keampunan kepada Bilal. Namun lagu mana sekiranya masalah sekarang ni, tu imam tidak menepati apa yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Dan Bilal tidak mengikut kepada apa yang ditunjuk oleh baginda SAW. Jadi ahli Jumaat, kita kata ni di antara yang perlu diambil perhatian. Supaya apa dia? Supaya apa-apa sekalipun bertentangannya masalah dan sebagainya, kita cari jalan untuk menyelesaikan, manakah di antara yang ditunjuk oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah hari Jumaat dan insya-Allah. Baik. Dia kata duduk yang akhir, duduk tetap seketika sekurang-kurang sekali tasbih, ngelah. Dan yang terakhir, yang ke-9, duduk yang akhir, iaitu duduk pada rakaat penghabisan yang diikuti dengan salat. Duduk dia ada dua. Dia ada duduk iftirash, dia ada duduk al-iqa', dan dia ada duduk at-tawarruk. Duduk iftirash di antaranya duduk di antara dua sujud, dia boleh dia menghampar ke kaki kiri dia supaya kita duduk tayar awal lah. Ada tu duduk tayar awal. Baik. Lepas tu al-iqa' ni maknanya kedua-dua kaki kita cacat gini. Lepas tu punggung tu atas tu. Menjadikan tumit sebagai hamparan. Cuma kadang-kadang kalau kita tengok, sebab tak biasa kelih orang lagu ni, cara duduk dia kita akan jadi logak gaduh gimana demo ni. Hadis tu ada. Hadis itu ada. Bila kita tak biasa dengan hadis ni, menyebabkan kita jadi demo ni semaya lagu man. Ni nampak ni sebab dia. Dan yang ketiga duduk dengan cara tawarruk. Maknanya kaki kita sebelah kanan ni, supaya sekala lah tayar akhir ke, kaki kiri ni kita cocok sebelah bawah kita punya betih kaki kanan, tobik sebelah kanan ni. Cuma orang besar seperti kita ni payah sikit lah, lagi kiblat. Dok, teweng kau ni. Dah. Hari Jumaat dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Insya-Allah minggu depan kita akan sambung berkenaan dengan dia punya lafaz-lafaz tasyahud. Cuma kita agaknya minggu depan hari Jumaat sebab kita ada bacaan ni. Kita agak paling tidak kita boleh ingat beberapa lafaz at-tahiyat. Sebab dia beza sikit sangat. Pala dengan tengah sikit ya. Tu je beza. Hak lain tak ada. Mudah-mudahan kita kata sini supaya apa dia? Kita baca ayat hak ni, kita baca ayat hak ni, kita baca ayat hak ni. Kita baca belaka. Tapi bukan baca semua tu sekali takut tayar akhir itu 3 tasyahud dia baca. Tak. Sahaja. Tapi untuk digilir. Kita boleh bergilir. Supaya apa dia? Kita beramal dengan keseluruhan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan insya-Allah minggu depan kalau dia agak kita masuk sekali dengan tak ada habis minggu depan. InsyaAllah kita habis tajuk ni minggu depan, ruku-ruku dalam semaya. Minggu yang seterusnya kita sambung berkenaan dengan perkara-perkara sunat di dalam solat. Rukun ahli Jumaat terus-terus tak banyak. Hak jadi banyak penyempurnaan solat adalah dalam masalah masnunah ataupun sunat-sunat solat. Hak ni lah hak banyak. Dia mudah-mudahan ahli Jumaat apa kita dengar pada malam ni sedikit sebanyak dan kita dapat amal dalam kehidupan kita dan kita sampaikan kepada orang lain insya-Allah. Dia terbaru kita tadi dapat berita daripada Dabung ke Mubu. Air semakin naik dah. Dia ayat tadi sejas kaki naik. Sejas kaki. Saya hok post dalam Facebook lah. Dia kita telefon tu email hok duduk sana dekat ke dia. Rekat api hok utuh hari tu. Hok utuh hari tu. Telefon dia Dabung memang dia kata cepat air naik. Memang dia sebut cepat sebab dia kata gua Musa dia kata masa kita telefon sebentar tadi dia kata baru serik hujan daripada pagi tadi. Jadi kita pakai doa dari Jumaat, doa untuk mereka-mereka di sana. Mudah-mudahan dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberi ketabahan dengan ujian daripada Allah. Dan sahabat-sahabat kita yang lain. Kadang-kadang kita berasa lega tak mari kita, tapi kadang-kadang kita lupa nak doakan untuk mereka. Orang duduk jalan nak pergi ke Pasir Putih, Jetih
kawasan rumah rendah hak tak aja naik air, tak aja kena air hak daripada sungai-sungai di ulu ni. Tiba-tiba Allah uji mereka dengan air hujan melipah ruah. Dan sehingga kita kata bahawa tak guru ke, poni Allah, sungai tak sadar dan sebagainya habis lipah kawasan itu air. Jadi kita pakai berdoa lah. Dalam kita rasa syukur kita tidak dikenakan, jangan lupa untuk kita mendoakan untuk mereka, kerana mereka adalah saudara-saudara kita. Wallahu ta'ala alam. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang lemah tu diri saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Subhanakallah.